ke channel Cikgu Razlina. Standard kandungan adalah 4.4 nisbah kadar dan kadaran, manakala standard pembelajaran adalah 4.4.2 menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi pertama, nisbah 2 kuantiti dan nilai 1 kuantiti, kedua, nisbah 3 kuantiti dan nilai 1 kuantiti. Okey, jom kita masuk kelas Cikgu Razlina. Okey, jom. Hai, okey, sekarang awak semua dah masuk ke kelas matematik Cikgu Razlina. Okey, di atas ini saya tunjukkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang kita akan belajar pada video kali ini. Okey, saya pergi kepada yang pertama, iaitu nisbah 2 kuantiti dan nilai 1 kuantiti. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama, iaitu contoh 1A. Cari nilai X dalam setiap nisbah berikut. Okay, kita tengok contoh 1A ini. Macam mana kita nak cari, soalannya dekat situ adalah 3 kepada 7. Okay, sama dengan X kepada 8. Sekarang ni kita nak cari nilai X. Okey, jadi untuk mencari nilai X, saya lebih suka menggunakan kaedah unitary. Untuk guna kaedah unitary, saya pertama sekali saya buat dalam bentuk jadual supaya kita mudah faham. Okey, macam mana tu? Okey, mari saya tunjukkan. Okey, pertama sekali saya buat 2 kolom, iaitu dia ada nisbah. Nisbah dalam bahasa Inggeris adalah ratio. Saya labelkan dengan R, dan kolom yang kedua kita ada nilai. Nilai adalah value. Saya labelkan sebagai V. Kalau tak nanti ini adalah nisbah, ini adalah nilai. Jadi dua-dua huruf N. Jadi saya gunakan huruf dalam bahasa Inggeris. Okay, perkataan dalam bahasa Inggeris itu ratio untuk nisbah, V value untuk nilai. Okey. Jadi kita ada 2 kolom di sini. Ratio nisbah adalah 3 kepada 7. Jadi saya tuliskan 3 kepada 7. Dekat situ kan. Okey, kemudian untuk nilai value. Okey, kat sini adalah X. Okey, X kepada 28. Sekarang ni kita nak cari nilai X. Yang dia tak bagi ni kita nak cari nilai X. Okey, kita lihat kalau guna kaedah unitary, kita tengok kat sini. Ini diberi nisbah dan nilai. Jadi nisbah maksudnya ada 7. Jadi maksudnya kalau guna kaedah unitary, 7 tu bermaksud 7 bahagian. Okey, 7 bahagian. Nilainya berapa? 28. Okey, sekarang ni kita nak cari 1 bahagian. Gitu dia bagi 7 bahagian. Sekarang ni kita nak cari 1 bahagian, berapa nilainya? Macam mana nak buat? 28 kita bahagikan dengan 7. Jadi dapatlah 1 bahagian, nilainya adalah 4. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai bagi X. Nilai bagi X ni. Okey, kita tengok kat sini. X sama dengan X ada berapa bahagian? Ada 3. Okey, 3. Jadi 1 bahagian nilainya 4. So 3 darablah dengan 4. Jadi jawapannya adalah 12. Jadi X ni adalah 12. Okey, kalau kita lihat kat sini pun, kalau guna kaedah nisbah, kita akan darab kat sini. 7 darab 4, 28. Kalau sini kena darab 4, atas pun kena darab dengan 4. Jadi 3 darab 4 adalah 12. Okey, ini saya gunakan kaedah unitary. Okey, kita tengok kepada soalan B. Soalan B saya guna kaedah pendaraban silang. Macam mana kaedah pendaraban silang? Okey, kaedah pendaraban silang, first kali kita kena tukarkan nisbah ini ke dalam bentuk pecahan. Kalau 36 kepada X bermaksud 36 per X. Okey, sama dengan 9 kepada 2 bermaksud 9 per 2. Okey, jadi bila kita nampak macam ni, kita boleh guna kaedah darab silang. Jadi X darab dengan 9 sama dengan 36 darab dengan
2. Okey, jadi untuk tinggalkan X sahaja di sebelah kanan, kita nak bawakan 9 ke sebelah kiri. Nak tinggalkan X di sebelah kiri, bawakan 9 ke sebelah kanan. Saya dah cakap terbalik dah ni. Okey, jadi nak tinggalkan X di sini bermaksud 36 darab dengan 2. Di sini, disebabkan sini operasi darab, jadi bila pindahkan ke sebelah kanan, kita jadikan dia operasi bahagi 9. Jadi akhir sekali tekan kalkulator akan dapat 8. Jadi nilai X adalah 8. Okey. Okey, senang saja. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalannya selesaikan setiap yang berikut. Okey, A. Diberi A kepada B sama dengan 4 kepada 5. Okey, 4 kepada 5 ni. Cari nilai bagi B tolak A jika B sama dengan 30. Okey, ini adalah nisbah dua kuantiti. Ini diberi nilai satu kuantiti. Okey, first kali kita bagi kepada kolom. Okey, saya suka buat dalam bentuk jadual supaya lebih nampak. Okey, sekarang ni kita ada pemboleh ubah A dan B. Jadi kita tambah satu kolom pemboleh ubah B. Kita ada ratio nisbah, ini nisbah. Dan kita ada nilai. Ni B sama dengan 30 adalah nilai, iaitu value. Okey. Kita buat 3 kolom. Okey, pemboleh ubah yang diberi adalah A dan B. Jadi A kepada B rasionya adalah 4 kepada 5. Jadi A adalah 4, B adalah 5. Okey, jangan terbalik Okey, value. Apa yang diberi? B sama dengan 30. Okey, maknanya diberi nilai B adalah 30. Nilai A dia tak bagi pun. Jadi kosongkan sahaja ruangan ini. Okey, lagi satu. Soalannya, cari nilai B tolak A. Okey, kita nak cari nilai dekat sini. B tolak A. Berapa nilai dia? Okey, B tolak A, kalau kita tengok kat sini, kita boleh cari dia punya pemboleh ubah. B adalah dia punya nisbah, bukan boleh ubah dia punya nisbah. Okey, jangan tertukar pula. Nisbah untuk B adalah 5, nisbah untuk A adalah 4. Jadi kita tolaklah. 5 tolak 4 akan dapat 1. Okey, jadi kita B tolak A adalah 1 bahagian. Jadi senang sahaja. Yang diberi yang penuh, iaitu yang penuh maksud saya diberi nisbah dan nilai yang ni. Yang ni dia tak bagi ni dia bagi nisbah saja, nilai tak ada, kita tak boleh nak cari. Jadi kita cari yang diberi nisbah, diberi nilai supaya kita boleh dapat satu bahagian. Okey. Sekarang ni dia beri 5 bahagian. Okey. Saya ringkaskan penulisan bahagian ini supaya lebih cepat. Okey, 5 bahagian, berapa nilainya? 30. Itu 5 bahagian. Sekarang ni kalau kita guna kaedah unitari, kita kena cari satu bahagian. Okey, satu bahagian bermaksud 30 ni, 30 kita bahagikan sahaja dengan nombor 5. Jadi kita akan dapat dekat sini adalah 6. Satu bahagian sama dengan 6. Okey, kita tengok B tolak A. Kita nak cari adalah B tolak A. B tolak A berapa bahagian? Satu bahagian. Satu bahagian berapa? 6. Jadi teruslah dapat jawapan 6. Okey, itu sahaja untuk soal contoh 2A. Okey, kita lihat kepada contoh 2B. Okey, P kepada Q sama dengan 4 kepada 7 dan P tambah Q sama dengan 44. Cari nilai bagi Q tolak P. Okey. Seperti biasa, kita buat jadual. Sengit dah ke saya punya garisan. Okey, pemboleh ubah. Nisbah. Dan lagi satu adalah nilai, value. Okey, pemboleh ubah diberi P dan Q. Berapa dia punya nisbah? 4 kepada 7. Okey, itu sahaja. Value adalah P tambah Q. Okey, sini kita buat di sini. P tambah Q. Value dia adalah, nilainya adalah 44. Jadi kita akan dapat nisbah dia 4 tambah 7. Sebab ratio untuk P adalah 4. Nisbah untuk P adalah 4. Nisbah untuk Q adalah 7. Kita tambah sahaja. So, nisbah untuk P tambah Q adalah 11.
Okey, apa soalannya? Apa yang kita nak cari? Nilai bagi P, Q tolak P. Q tolak P, dia tak bagi nisbah dia berapa. Dia nak suruh cari nilai. Okey, sekarang ni kita dah tahu ini. Tengok. Dia bagi. Kita dah ada bahagian nisbah. Kita tahu bahagian nilai. Untuk 2 ni kita tak tahu kan. Jadi kita gunakan yang ini saja. Okey, so P tambah Q ada berapa bahagian? 11 bahagian. 11 bahagian, nilainya adalah 44. Okey, ni 11 bahagian. Kita nak cari satu bahagian. Satu bahagian maksudnya 44 bahagi 11. Jadi satu bahagian ada 4. Satu bahagian nilainya 4. Okey, kita dah dapat satu bahagian. Sekarang ni kita nak cari nilai bagi Q tolak P. Q tolak P ni berapa nisbah dia? Kita boleh cari dekat sini. Q nisbah dia adalah 7 tolak dengan P 4. Jadi 7 tolak 4 adalah 3. So Q tolak P ada 3 bahagian. Ni Q tolak P ada 3 bahagian. Jadi satu bahagian nilainya 4. So darablah dengan 4. Jadi jawapannya adalah 12. Ini jawapan untuk mencari nilai Q tolak P. Okey, itu sahaja untuk contoh yang kedua. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Yang ni saya bagi banyak, lebih sikit contoh supaya awak semua lebih faham. Kita pergi kepada penyelesaian masalah. Maknanya kita kena keluarkan apa yang soalan bagi. Dan apa yang dikehendaki oleh soalan. Kena fahamkan betul-betul. Okey, mari kita cuba. Untuk contoh 3, diberi nisbah murid lelaki kepada murid perempuan. Ini adalah pemboleh ubahnya. Murid lelaki kita siap-siap label. Kita labelkan dengan L. Murid perempuan kita labelkan dengan P. Di sebuah sekolah menengah ialah 4:9. Ini adalah ratio ataupun nisbah. Okey, jika sekolah itu mempunyai 160 orang murid lelaki, ini adalah value. Okey, ini adalah ratio. Murid lelaki, cari bilangan murid perempuan. Dia suruh cari nilai bagi murid perempuan. Okey, kita buat penyelesaiannya. Buat dalam bentuk jadual tadi. Pertama, kita ada pemboleh ubah. Yang kedua, kita ada nisbah, labelkan dengan ratio. Yang ketiga, kita ada nilai value. Okey. Sekarang ni pemboleh ubah kita labelkan murid lelaki adalah L, murid perempuan adalah P. Okey. Nisbah dia lelaki kepada perempuan adalah 4:9. Okey, value nilai. Apa nilai yang diberi? 160 orang murid lelaki. Jadi kita labelkan dekat nilai 160 orang di murid lelaki. Okey. Dapat yang tu. Okey, sekarang ni kita nak cari berapa nilai murid perempuan. Berapa bilangan murid perempuan yang ini. Sekarang ni kita nampak dah. Yang ini yang diberi nisbah dan nilai. Jadi kita kena cari satu bahagian. Kat sini diberi 4 bahagian. Okey, 4 bahagian sama dengan 160. Jadi kena cari satu bahagian. Satu bahagian sama dengan bahagi saja. 160 kita bahagi dengan 4. Jadi dapat 40. Okey, satu bahagian 40. Jadi murid perempuan ada berapa bahagian? 9. Murid perempuan. Okey, saya labelkan. Kita nak cari sekarang ni bilangan murid perempuan. Okey, murid perempuan ada 9 bahagian. Satu bahagian 40 dan didarabkan dengan 40. Jadi berapa bilangan murid perempuan? 360 orang. Okey, ini bilangan murid perempuan. Itu sahaja penyelesaian yang perlu kita buat. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Panjang sikit soalan. Jangan takut dengan soalan. Kita fahamkan betul apa yang soalan bagi. Okey, hobi adik ialah mengumpul guli. Mengumpul guli. Warna guli kepada adik ialah guli hijau dan guli kuning. Jadi ada dua pemboleh ubah kat sini. Kita terus labelkan. Hijau, H, kuning, K. Okey. Nisbah bilangan guli hijau kepada guli kuning adalah 3:5. Ini adalah ratio dia.
Okey, dan Aidil berjaya mengumpul 48 biji guli. Ini adalah value. Value dia adalah mengumpulkan, maksudnya kita kena tambahkan hijau dengan kuning, jadi dapat 48. Okey, apa soalan nak? Cari bilangan guli kuning. Guli kuning ni kuning. Berapa guli kuning? Okey, K. Apa boleh ubah dia K. Okey, seperti biasa kita masukkan dalam jadual, ada pemboleh ubah, ada ratio dan ada nilai. Okey. Pemboleh ubah dekat sini, guli hijau kita labelkan dengan H, guli kuning kita labelkan dengan K. Okey. Sekarang ratio nisbah yang diberi 3 kepada 5. Okey, nilai yang diberi adalah berjaya mengumpulkan 48 biji guli. Dia tak sebut pun guli warna apa. Jadi bermaksud kedua-dua guli ini. So H tambah K. Nilainya adalah 48. H tambah K ni berapa dia punya nisbah? Kita tambah sahaja. H adalah 3 tambah K 5. Jadi 8. Nisbah H tambah K adalah 8. Okey, cari bilangan kuning yang Aidil ada. Dia suruh cari ni. Berapa guli kuning yang Aidil ada? Okey, sekarang ni yang kita nampak ratio. Okey, ratio dan value adalah pada sini. Okey, sekarang kita boleh tengok pemboleh ubah H tambah K, ratio dia 8, value dia adalah 48. Okey, jadi kita boleh cari dah berapa untuk berapa bilangan untuk satu bahagian. Okey, first kali 8 bahagian sama dengan 48. Kita kena cari satu bahagian. Okey, satu bahagian jadi 48 bahagi dengan 8. Jadi 48 bahagi 8 berapa? 48 bahagi 8 dapat 6. Itu satu bahagian. Sekarang ni kita nak cari guli kuning. Guli kuning. Okey, kita nak cari nilai guli kuning. Guli kuning ada berapa bahagian? Tengok balik jadual, ada 5 bahagian. Jadi 5 darab dengan 6 dapat 30 biji guli kuning. Okay, itu saja jawapan untuk soalan contoh 4. Okey, kita pergi kepada yang kedua, iaitu nisbah 3 kuantiti dan nilai 1 kuantiti. Macam mana tu? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Diberi A kepada B kepada C adalah sama dengan 9 kepada 6 kepada 11. Ini adalah nisbah 3 kuantiti sebab ada 3 pemboleh ubah di sini. Okey, dan B sama dengan 24. Ini nilai 1 kuantiti. Okey, apa dikendaki oleh soalan? Cari nilai bagi A dan C. Sama juga kaedah macam tadi. Ada pemboleh ubah, ada ratio, nisbah dan ada nilai, value. Okey, pemboleh ubah dia ada 3, A, B dan C. Nisbah dia adalah 9, 6, 11. Nilai apa yang diberi? Nilai B. Kita letakkan dekat bahagian B, 24. So, kita nak cari berapa nilai A, berapa nilai C. Jadi, macam mana step yang pertama kita nak cari? Cari satu bahagian. Sebelum nak cari satu bahagian, kita tengok mana yang dia beri pemboleh ubah dan nilai. Pemboleh ubah B lah. Diberi pemboleh ubah B, ada nisbah, ada nilai. Jadi, senang saja, terus saja buat. 6 bahagian sama dengan berapa? 24. Kita nak cari satu bahagian. Okey, mesti cari satu bahagian dulu. So, 24 bahagi dengan 6. Berapa 24 bagi dengan 6, adik-adik? 24 bagi 6, mestilah dapat 4. Okey, itu satu bahagian. Sekarang ni kita boleh cari dah nilai bagi A. A ada berapa bahagian? 9. Darablah dengan 4. Jadi A dapat 9 kali 4, 36. Okey, yang kedua nak cari nilai B. B ada berapa bahagian? 11. Darablah dengan satu bahagian 4. Jadi dapat 44. Ini sahaja jawapannya. Okey, konsep dia sama juga.
Jadi saya menggunakan kaedah unitary. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Okey, kita pergi pada dalam nisbah tu ada operasi. Okey. Diberi X kepada Y kepada Z adalah 1 kepada 11 kepada 12. Dan Z tolak X sama dengan 22. Ini adalah nilai. Okey, nilai 1 kuantiti. Ini adalah nisbah 3 kuantiti. Okey, apa yang dikira oleh soalan? Cari nilai bagi X tambah Y tambah Z. Jangan panik tengok soalan. Keluarkan apa yang soalan bagi dalam bentuk jadual supaya kita boleh nampak. Okey, pemboleh ubah. Ada ratio, nisbah. Ada nilai, value. Kita bahagi saja. Okey, pemboleh ubah ada X, ada Y, ada Z. Okey, ratio dia 1, 11, 12. Penuh dah bahagian pemboleh ubah dan nisbah. Okey, sekarang ni diberi nilai Z tolak X sama dengan 22. Tak ada pun Z tolak X kat sini. Kita tambahlah kat bawah ni. Z tolak X nilainya berapa? 22. Jadi berapa berapa nisbah bagi Z tolak X? Mana Z? 12. Tolak X berapa? 1. Jadi nisbah dia adalah 11. Okey. Apa yang dikehendaki? X tambah Y tambah Z. Dia nak nilai. Sebelum cari nilai ni, kita boleh cari dia punya nisbah. X tambah Y maknanya X tambah 11 tambah Z tambah 12. Jadi dekat sini akan dapat 24. Betul tak? 24. Okey. Jadi sekarang kita dah tengok mana yang ada nisbah dan nilai Z tolak X yang ini. Jadi kita gunakan maklumat yang ini. Itu sebab saya suka buat dalam bentuk jadual. Kita boleh nampak kan. Okey, so Z tolak X adalah ada berapa bahagian? 11 bahagian. Nilainya berapa? 22. Jadi kita cari 1 bahagian. So 22 bahagi 11. Jadi 1 bahagian dapat 2. Sekarang ni kita nak cari X tambah Y tambah Z. Jadi X tambah Y tambah Z ada berapa bahagian? 24 ni. 24. Jadi berapa nilai dia? Darablah dengan 2. Jadi 24 darab 2 dapat 48. Ini adalah jawapan untuk X tambah Y tambah Z. Nilainya 48. Mudah je kan? Okey, kita tengok kepada contoh 3. Penyelesaian masalah. Kita tengok pada penyelesaian masalah pula. Okey. First, kita keluarkan apa yang soalan bagi. Ani, Afiq dan Adik. Ada 3 nama dekat sini. Maksudnya ada 3 pemboleh ubah. Kita siap-siap label. A, B, C. Senang kan? Berkongsi kos membeli hadiah hari jadi bapa mereka dengan nisbah 5 kepada 3 kepada 2. Ini adalah ratio dia. Okey, adik membayar RM50. Value adik ni adalah C. So, pemboleh ubah C nilainya 50. Hitungkan jumlah wang mereka. Jumlah wang mereka. Jumlah wang, bukan jumlah semua. Jumlah wang oleh Anik dan Afiq. Jadi kena tambahlah sebab jumlah kan. Anik berapa? Anik apa dia? A tambah B. Itu yang soalan bagi. Okay, kita label dulu siap-siap sebelum kita buat tukarkan dalam bentuk jadual. Okay, first kali kita labelkan pemboleh ubah. Lepas tu ada nisbah. Lepas tu ada nilai. Okey, label. A untuk Anik, B untuk Afiq, C untuk Adik. Nisbah dia berapa? Ni ratio. 5 kepada 3 kepada 2. Apa nilai yang diberi? Adik. Adik adalah C. C nilai dia RM50. Okey, apa yang dikehendaki oleh soalan? Jumlah wang. Jumlah maksudnya kena tambah. Anik dengan Afiq. Anik adalah A tambah B. A tambah B ni dia nak tahu berapa nilai dia. Okey, so A tambah B ni dia punya nisbah adalah A kita tambahkan 5
tambah B 3 dapat 8. Jadi yang diberi yang ada nisbah dan nilai adalah C. C untuk adik. So berapa bahagian yang ada untuk pemboleh ubah C itu? 2 bahagian. Okey. 2 bahagian sama dengan RM50. Kita nak cari berapa ringgit untuk 1 bahagian. 1 bahagian sama dengan bahagi sahaja. RM50 bahagi 2. Jadi dapat RM25. Okey. Dah dapat 1 bahagian, nak buat apa? Ya, betul. Bolehlah kita cari jumlah A tambah B. A tambah B tu apa? Berapa bahagian? 8. Jadi 8 darab dengan RM25. Jadi 8 darab RM25 dapat berapa ringgit? RM200. Okey, jangan tinggalkan macam ni. Dia nak jumlah wang yang dibayar oleh Anik dan Afiq. Jadi kita tulislah jumlah wang. Sebab dia bukan nak A tambah B. Itu Sita yang labelkan kan. Jumlah wang yang dibayar. Tulis sikit dibayar oleh Anik dan Afiq. Ialah RM200. Ini jawapan untuk contoh 3. Okey, itu sahaja contoh yang saya berikan untuk penyelesaian standard kandungan yang ini. Okey, jadi saya harap anda semua dapat memahami cara untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, kita jumpa di lain kelas nanti. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Okay, Assalamualaikum. Bye. Sila like, subscribe dan share. Terima kasih.